Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam naratif khas Pilihan Raya Umum ke-15. Hari keempat kita masuk bersiaran bersempena dengan Pilihan Raya Umum ke-15. Juga hari keempat masuk tempoh berkempen sejak penamaan calon yang menyaksikan kali ini antara jumlah pencalonan calon dan juga parti yang terbesar dan dianggap sebagai ibu pilihan raya bagi Pilihan Raya Umum ke-15 ini. Semalam juga kita telah pun menyaksikan Barisan Nasional telah pun melancarkan dan juga menawarkan manifesto mereka yang juga dihadiri oleh pimpinan tertinggi Barisan Nasional sendiri. Sudah pastinya Ahli Majlis Kepimpinan Tertinggi juga turut bersama untuk menawarkan dan juga menyaksikan pengumuman manifesto oleh Presiden Barisan Nasional sudah pastinya ataupun Presiden UMNO sudah pastinya Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi. Ayuh kita saksikan sedikit apakah antara rangkuman dan juga imbasan bagi manifesto Barisan Nasional kita boleh bawakan bersama dengan anda pada ketika ini. Yang pertama adalah pengurusan kos sara hidup, politik progresif dan juga kerajaan yang berpotensi. Kemudian Sabah dan Sarawak serta pengukuhan semangat Persekutuan Malaysia, ketahanan dan kualiti ekosistem, kesihatan juga turut digambarkan dalam manifesto, asuhan pendidikan dan pengajian tinggi, orang muda dan kehidupan bermaruah serta kecukupan makanan dimasukkan dalam manifesto Barisan Nasional. Seterusnya, yang lain juga turut ditawarkan ataupun dimasukkan dalam manifesto Barisan Nasional semalam ialah antara lain strategi baru menggandakan pelaburan langsung asing FDI dan juga mengamalkan dasar berasaskan keperluan, tidak kurang juga wanita menjadi nadi negara. Disebabkan itu, Barisan Nasional juga komited dalam meletakkan calon-calon wanita di kawasan yang berpotensi, seterusnya pemerkasaan luar bandar, alam sekitar terpelihara dan juga dasar luar dan juga hubungan antarabangsa. Itu antara perkongsian manifesto Barisan Nasional. Kemarin juga Perikatan Nasional serta beberapa hari sebelum ini Pakatan Harapan dan juga GPS sudah melancarkan manifesto masing-masing. Dan kita saksikan juga yang menarik bagi Pilihan Raya Umum ke-15 ini, tumpuan kepada generasi wanita-wanita dan juga calon wanita muda. Ini digambarkan oleh Barisan Nasional. Ada disentuh sedikit berkenaan tentang wanita nadi negara. Sudah pasti ia merangkumi bagaimana wanita itu boleh digerakkan bukan sahaja sebagai calon tetapi juga sebagai pemimpin dalam memantapkan dan juga menggerakkan agenda pembangunan negara. Kita nak kongsikan sedikit perkongsian laporan rakan-rakan akhbar pada hari ini berkenaan tentang Beauty with the Brain, ataupun ini yang digambarkan tadi, wanita sebagai nadi penggerak bagi Pilihan Raya Umum ke-15 ini. Bukan saja bagi calon-calon yang sudah pun biasa bertanding, tetapi juga ada calon-calon yang digerakkan dan juga dipertandingkan buat kali pertama yang mempunyai latar belakang akademik dan juga pekerjaan yang berprofil tinggi. Ayuh sama-sama kita saksikan calon-calon yang diletakkan oleh parti-parti yang bertanding ialah di Tuaran Ampang. Ampang ini cukup menarik kerana akan menyaksikan pertembungan calon ini untuk menentang penyandangnya Datuk Zuraida Kamarudin, juga di Arau yang menggantikan Datuk Seri Syahidan Kasim, dan juga di Seremban Barisan Nasional meletakkan calon muda wanita mereka di sana. Seterusnya kita saksikan bagi sebahagian lagi calon yang diletakkan untuk Pilihan Raya Umum ke-15 oleh kesemua parti ataupun sebahagian daripada parti yang akan bertanding dalam Pilihan Raya Umum nanti ataupun pada tarikh 19 November nanti. Ayuh kita saksikan antara wajah-wajah dan juga paparannya. Boleh kita kongsikan bersama dengan anda pada ketika ini ialah di Batu, Bentong dan juga di Setiawangsa. Di Bentong ini, beliau juga sebelum ini telah pun bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri. Kali ini bertanding di kerusi Parlimen Bentong. Baik, itu antara perkongsian berkenaan tentang calon wanita muda yang digambarkan sebagai calon berpotensi untuk menambat hati masyarakat dan juga pengundi kerana mereka mempunyai profil sama ada latar belakang pekerjaan maupun dalam kerja-kerja penggerakan parti dan juga latar belakang akademik yang diyakini mampu membawa nama parti dan juga gabungan parti masing-masing. Kita akan bercakap pada hari ini berkenaan tentang kecenderungan dan juga trend pengundian isyarat tersirat. Sebelum kita membawakan gambaran berkenaan tentang apa yang boleh kita bawakan bersama dengan anda pada kali ini, saya ingin memberikan sedikit gambaran dan juga sedikit survei yang telah pun dibuat dan juga dirangkumkan oleh Merdeka Center. Kalau boleh kita berikan tumpuan dan juga perhatian di paparan skrin ini, voting inclination towards PH versus BN versus PN, GTA and other contestants. Ini antara kecenderungan yang diambil dapatannya sehingga 28 Oktober 2022. Kecenderungan pengundian kepada parti tersebut menyaksikan Pakatan Harapan masih lagi mendahului dengan 26%, Barisan Nasional 24%, Perikatan Nasional, GTA, dan ada yang meletakkan kategori unsure ataupun no preference for any party. Ini yang kita katakan kecenderungan di atas pagar. Perubahan itu akan berlaku pada tarikh 19
November nanti dan juga tidak mahu datang mengundi ataupun hadir mengundi 4% setakat 28 Oktober. Merdeka Center membawakan gambaran dan juga survey ini. Jadi ini mungkin bertepatan kalau boleh diterus dan juga dikorelasikan oleh Zaliha untuk kita membawakan berkenaan statistik pengundian ini, trend dan juga apakah ia membawa maksud yang tersirat. Terima kasih Ismail. Adakah sebab itu ada seorang wanita jadi hos malam ni? Ya, mungkin kecenderungan kita malam ni berbeza. Di studio pagi ini kita ucapkan juga selamat datang. Assalamualaikum kepada Tuan Mujibur Abdul Muiz yang merupakan pensyarah kanan Sains Politik merangkap fellow kursi Institusi Raja-Raja Malaysia KIRM dan juga Tuan Helmi Azri, penyelidik dari Unit Demokrasi dan Tadbir Urus Ideas. Banyak sebenarnya yang kita nak rungkai daripada mukadimah yang Ismail berikan sebentar tadi. Sebab bila bercakap tentang trend ini begitu banyak skopnya. Trendnya dari segi sentimen di kalangan para pengundi, sentimen di kalangan ialah mereka yang berada di dalam konstituensi tersebut, bagaimana caranya MP-MP kita berkempen sekarang ini dan bagaimana pula bila dilihatkan sumber kajian tadi masih ada lagi perangkaan tentang ansur ataupun mereka yang tidak pasti dan barangkali tidak keluar. Ini that's a worrying trend yang satu trend yang sangat membimbangkan. Jadi mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu kalau dibandingkan dengan periode sebelum ini dan apa yang akan kita saksikan pada 19 November nanti, apa sebenarnya yang perlu diambil perhatian paling utama sekali oleh mereka yang bertanding, terutamanya untuk barangkali mengubah trend ini menjadi satu pilihan raya yang lebih partisipatif untuk para pengundi. Mungkin saya rasa daripada apa yang Ismail bacakan sebentar tadi, Merdeka Center dan pollsters yang lain, rata-rata mendapati bahawa kadar keluar mengundi yang dijawab menerusi survei-survei yang dilakukan itu berada pada tahap 83%. Jadi 83% ni kita kata kesediaan mereka untuk keluar mungkin terlampau adil lah berbanding dengan 2018 di mana ketika itu bahangnya itu lebih hangat daripada sekarang. Keadaan pilihan raya itu juga menyenangkan bagi semua pihak berbanding dengan keadaan sekarang ini kan yang kita jangka akan berlaku pada musim tengkujuh. Dan kita katalah kita bagi diskaun lah daripada 83 itu mungkin paling ideal kita dapat 75%. Bagi saya 75% itu mungkin tetapi setiap parti politik saya rasa perlu mencari satu formula bagaimana untuk menggairahkan pengundi kerana yang kita faham naratif untuk melakukan pilihan raya dibuat ini adalah untuk memilih kerajaan yang stabil dan segala permasalahan ini dilihat kerana tidak dapat menubuhkan satu kerajaan yang stabil dan hal-hal yang berkaitan dengan berkerajaan itu mengawal harga barang, telur tak ada, kos sara hidup yang tinggi itu barangkali boleh diselesaikan dengan kerajaan yang stabil. Jadi bagaimana parti-parti politik ini perlu menonjolkan, mencerminkan imej bahawa mereka ini adalah parti yang telah bersedia dan memberi gambaran bahawa mereka sebenarnya adalah koalisi yang mampu untuk membentuk kerajaan yang stabil. Tapi inilah cabaran dia sebenarnya sebab setakat ini yang kita nampak. Kebanyakan parti-parti politik ini seolah-olah tidak bersedia untuk mempamerkan itu. Dan yang paling kelihatan itu hampir kesemua parti itu berada di dalam dilema yang saya perhatikan hampir kesemua seolah-olah macam tidak bersedia dengan baik. Mungkin pada di awal ketika itu saya memerhatikan Barisan Nasional ni yang paling bersedia sebab itu mereka mengumumkan pembubaran parlimen itu dan melakukan tetapi selepas penamaan calon itu nampaknya lain pula ceritanya seolah-olah koalisi dan keutuhan elit yang kita kata boleh yang sering kita boleh lihat di dalam Barisan Nasional itu tidak wujud begitu itu dan kita tengoklah sampai ke tahap parti-parti politik ni nak menang dia buat satu formula dan strategi buang dan kutip. Calon dia dibuang, dia ni kutip. Calon dia tu dia buang, parti ni kutip. Kan? Jadi saya rasa mungkin ini satu gambaran bahawa kalau saya sebagai pengundi, saya kata bagaimana nak membuat satu kerajaan yang stabil kalau dalam hal begini pun sudah diperlihatkan mereka ni dalam keadaan yang begitu oportunis sekali. Apa juga keadaan pun janji menang sampai seolah-olah cakap kalaulah kita kata dalam keadaan keputusannya nanti pada 19 November itu tidak ada siapa yang membentuk kerajaan, bagaimana pula parti-parti yang tak seberapa bersatu ini yang ada formula no UNWA, no DAP untuk
bekerjasama, berkolaborasi bagi membentuk kerajaan. Jadi saya rasa ini dibuat permulaan ini, mungkin ini saya lontarkan persoalan ini untuk membawa perbincangan sepanjang malam ini untuk kita tengok bagaimana dia punya hasilnya nanti. Untuk Helmi dari Ideas, bila dibangkitkan tentang pelibatan calon wanita, masih juga ramai yang tidak berpuas hati, terutamanya komunitas sebab dijanjikan 30%, tapi statistik tidak mencapai kawasan tersebut dan calon-calon wanita yang diletakkan, ramai juga yang berpendapat bahawa diletakkan di kawasan yang tidak ada harapan untuk menang, tidak ada potensi untuk menang. Sejauh mana sebenarnya, adakah ini juga untuk memenuhi trend, kita ada calon wanita tetapi macam tangkap muat, pandangan Ideas bagaimana? Ya, secara umumnya memang kebanyakan lontaran hujahan yang diberikan oleh Tuan Mujibu tadi saya setuju. Memang trend banyak pollster ataupun think tank agensi menyatakan memang voter turnout akan rendah. Dijangkakan demikian. Untuk berkenaan dengan calon wanita, sudah pasti bila kita sebut tentang calon-calon yang diketengahkan tidak memuaskan. Sudah pasti. Dan di peringkat kami lebih banyak effort perlu dilakukan daripada semua pihak, termasuklah parti politik dan juga SPR dan pelbagai agensi lain yang terlibat sama untuk meningkatkan kegairahan yang disebut oleh Tuan Mujibu tadi. Calon wanita secara antara dia yang dibawakan ialah calon muda dan juga calon wanita merupakan trend sudah pasti untuk mendapatkan seberapa ramai sokongan di peringkat akar umbi. Memandangkan kita jangkakan memang trendnya keluaran mengundinya rendah. So segala aspek yang dibolehkan untuk mendapatkan mileage akan digunakanlah dalam perbincangan ini. Dan bila diletakkan satu calon wanita di satu kawasan konstituensi, dilihat untuk masukkan di situ juga calon-calon wanita untuk bertanding on par. Dan juga kita juga harus fikirkan juga bahawa terdapat konteks di mana calon pilihan raya kali ini hanya melibatkan 3 buah negeri dan juga peringkat persekutuan. Maka perebutan untuk meletakkan lebih ramai calon itu berlaku dan akhirnya ada yang digugurkan. Ada juga calon-calon yang berkaliber di peringkat wanita dan anak muda terpaksa dikesampingkan ataupun disimpan untuk pilihan raya negeri yang akan datang. So saya rasa itu antara poin-poin yang boleh dikongsikan untuk bila kita sebut tentang calon wanita. Tuan Mujibu, kalau sebab kita sering melaung-laungkan kesatuan rakyat Malaysia, berbagai kaum berbelah bangsa, tapi masih juga menjadi trend parti-parti yang bertanding untuk menggunakan racial card, agama, bangsa, keturunan, masih lagi menimbulkan persoalan ke mana sebenarnya slogan-slogan kebersatuan yang sebelum ini sedang kita laungkan ketika sukan dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya trend menggunakan agama dan keturunan dan bangsa ini masih lagi menjadi satu pendekatan yang diambil oleh parti-parti yang bertanding? Ya, ini barangkali agak sukar untuk kita mengikis terus ataupun membuang sehabisnya elemen agama ni, kerana agama bangsa dia adalah elemen-elemen primordial yang bukan saja dia telah membentuk politik kita sejak mula, malah kita juga telah menyusun kemas perkara-perkara itu di dalam perlembagaan, kita institusikan. Dan memandangkan kebanyakan parti politik kita ni dia racial base, UMNO-nya, MIC-nya, MCA-nya. Kalau kita bercakap dengan Sabah dan Sarawak tu, etnik ini ada parti dia sendiri, kawasan ini didiami oleh kaum itu ada pula parti dia sendiri. Dan walaupun ada parti-parti yang mungkin kita kata lebih liberal ataupun lebih multiracial, tapi pimpinan-pimpinan tertinggi dia tu masih lagi dikuasai oleh kaum dan kelompok tertentu. Even kita kata PAS sendiri pun sebagai parti Islam ada unit yang bukan orang Islam di situ, tapi dominasi kepimpinan itu masih lagi didominasi oleh orang Melayu. Dan sudah tentulah bagaimana peranan Dewan Ulama, Syura dan sebagainya itu memegang parti ini dan dinampak Islamis begitu dan diberi label macam-macam. Jadi saya rasa hal-hal yang sebegini ini mungkin sukar untuk kita kikis. Tetapi ahli politik itu sendiri dia perlu ada jiwa besar untuk tidak menggunakan hal-hal yang begini, kerana ini akan menajamkan lagi sisi persaingan. Sedangkan persaingan yang sehat itu dia perlu berlaku dalam konteks persaingan ideologi, melawan
perbahasan yang mengemukakan idea, yang mengemukakan cadangan, penyelesaian. Ini saya rasa yang perlu diangkat oleh politik dan sudah tentulah selepas kita melakukan perubahan rejim, antara perubahan-perubahan yang diharapkan itu adalah begitu. Tetapi entah macam mana kerana mungkin tekanan yang diberikan kepada pengundi terhadap parti politik itu juga menjadikan mereka begitu terdesak untuk memainkan isu-isu begini, memandangkan isu-isu yang menyentuh tentang agama, bangsa, budaya dan sebagainya ini adalah yang sesuatu yang boleh membangkitkan emosi, dan sudah tentu bila emosi ini dia akan menenggelamkan rationality, dan bila dia start begitu tu, maka mudahlah untuk parti-parti politik ini memanipulasi dan sebagainya, kerana desakan politik angka dalam pilihan raya itu telah memungkinkan segala macam strategi digunakan bagi memastikan calon menang, kerana akhirnya pilihan raya ini yang dikira adalah banyak mana kerusi yang you menang. Kalau you tak menang banyak, macam mana nak bentuk kerajaan? Jadi keterdesakan itu yang saya rasa menjadikan apa juga strategi itu diambil bagi memastikan kemenangan itu. Bercakap tentang strategi, Tuan dan juga Helmi, kita dapat lihat kalau dibandingkan manifesto antara parti-parti yang telah pun dibentangkan, ada juga kalau kita cross-checkkan isi kandungannya lebih kurang sama. Jadi sejauh mana sebenarnya manifesto ini memberi kesan kepada trend pengundian nanti? Manifesto ini dikemukakan oleh pelbagai koalisi yang ada. Nampak macam tadi disebut oleh Tuan Mujibu, ketidaksediaan. Bukan hanya di peringkat parti, juga di peringkat pengundi, ramai yang tidak bersedia untuk menghadapi pilihan raya secara mengejut ini. Kerana tempoh durasi ini boleh sepatutnya diteruskan sampai tahun depan. Dan akhirnya apa yang dibuat adalah ringkasan tawaran-tawaran. Kita lihat di peringkat Barisan Nasional, mereka telah secara awalnya melakukan informal manifesto melalui bajet yang dibentangkan 2 hari sebelum pembubaran. So dah ada bibit-bibit perbincangan di situ tentang bagaimana hala tuju sekiranya Barisan Nasional meneruskan pemerintahan. Namun demikian disusuli pula dengan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Kita nampak mereka cuba meringkaskan agar tawaran yang diberikan kepada khalayak itu mudah dihadam dan secara umumnya tidak terlampau idealistik. Dan saya rasa itu penting untuk cuba menambat hati semula kerana berlaku deficit of trust ataupun kekurangan kepercayaan terhadap bukan hanya institusi tetapi parti politik dan secara umumnya anak muda, pengundi, segmen pengundi setelah kecewa. Maka harus dipermudahkan aspek-aspek berkenaan dengan 4 kategori yang paling utama saya rasa. Pertama sekali tentang ekonomi. Itu yang paling mustahak. Yang kedua adalah berkenaan dengan bagaimana parti-parti ini cuba menyelesaikan masalah korupsi. So adakah itu terdapat dalam manifesto-manifesto tu? Yang ketiga adalah sejauh mana mereka cuba untuk membawa aspek meyakinkan kembali kestabilan politik. Dan yang keempat, yang terakhir, saya rasa ada juga elemen-elemen bagaimana di antara kesemua tawaran-tawaran itu bagaimana mereka hendak menyatu padukan negara. So 4 elemen ini. Dan itulah yang ditumpukan kerana jika mahu membuat lebih kompleks di sudut pelaksanaan akan berlaku permasalahan. Maka manifesto ini dicuba ringkaskan. Kita ingin perincikan lagi bila disebut tentang ketidaksediaan dan bagaimana ia memberi kesan kepada trend pengundian dan juga trend untuk mendapat kembali kepercayaan para pengundi ini. Tapi kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam naratif khas sempena PRU ke-15. Assalamualaikum, apa khabar semua? Beri saya 1 minit untuk #Fakta PRU. Tahukah anda ada perbezaan antara kertas undi rosak dan kertas undi ditolak? Marilah mari pergi mengundi. Jangan lupa kewajiban. Istilah kertas undi rosak hanya terpakai kepada kertas undi yang tidak dimasukkan ke dalam peti undi semasa tempoh pengundian. Masukkan. Contohnya, kertas undi terkoyak secara tidak sengaja dan kerani pengundian memohon kertas undi baharu kepada ketua tempat mengundi untuk diserahkan kepada pengundi.
Kertas undi yang terkoyak itu adalah kertas undi rosak dan ia tidak dimasukkan ke dalam peti undi. Istilah tepat bagi kertas undi yang tidak diterima semasa penyeraan undi atas faktor tertentu adalah undi ditolak. Contohnya, kertas undi yang tidak bertanda ataupun bertanda lebih daripada satu calon. Marilah mari pergi mengundi. #Fakta PRU. Jumpa lagi. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Okey, seterusnya kita nak mendapatkan maklumat bersama dengan Jamilah Hanim yang akan membawakan perkembangan dari Terengganu. Dikabarkan 5 kerusi parlimen akan dipertandingkan di Terengganu dan sudah pastinya untuk PRU ke-15 pada kali ini, Terengganu tidak akan mempertandingkan kerusi Dewan Undangan Negerinya iaitu sebanyak 12 kerusi. Tetapi apapun, kita nak mendapatkan perkembangan terlebih dahulu bersama dengan Jamilah. Apakah antara perkongsian dan juga gambaran sehingga setakat ini tujuan kempen dan juga jentera kempen di kawasan-kawasan yang dikatakan sebagai tumpuan dan juga kehangatan yang semakin berlangsung dan juga semakin memuncak pada ketika kita sudah menghampiri mungkin separuh tempoh berkempen bagi PRU ke-15. Hello Jamilah. Ya Ismail. Okey, teruskan dengan perkembangannya. Difahamkan masuk hari keempat ini ada. Ismail, kalau boleh saya. Ya, silakan. Ya Ismail, kalau boleh saya kongsikan suasana kempen ketika ini berjalan lancar dengan kawalan baik pihak berkuasa dan sehingga setakat ini tiada sebarang kejadian tidak ingin berlaku dan tiada sebarang provokasi dicetuskan oleh penyokong semua parti bertanding untuk PRU kali ini Ismail. Dan kalau Ismail dapat lihat di belakang saya ini, cuaca ketika ini juga sangatlah baik dan cantik seindah fenomena gerhana bulan di belakang saya ini jika anda dapat lihat. Okey, dan sebelum saya ingin kongsikan dahulu data pengundi di Terengganu sehingga kini 922,856 pengundi berdaftar layak untuk mengundi kali ini pada PRU 15 ini dan daripada jumlah itu 460,663 lelaki manakala 462,193 perempuan dan paling ramai pengundi berumur 30 hingga 39 tahun iaitu 238,455 diikuti yang berumur 21 hingga 29 220,266 pengundi manakala yang berumur 40 hingga 49 tahun seramai 158,910 dan manakala pengundi 18 hingga 20 tahun pula berjumlah 65,122 dan selebihnya
merupakan pengundi yang berumur 50 hingga 90 tahun ke atas itu yang dapat saya kongsikan mengenai data pengundi di negeri ini, Ismail. Untuk hari ini ada perkongsian mungkin jadual bagi calon ataupun parti dan juga jentera kempen yang berkunjung ke kawasan-kawasan ataupun mungkin ada kehadiran presiden-presiden parti di sana. Kehadiran Presiden Parti di Terengganu hari ini tidak ada dan calon-calon menjalankan kempen seperti biasa bermula awal pagi tadi dan pagi tadi saya sempat meninjau ke daerah Hulu Terengganu di mana calon BN Datuk Rozzi Mahmat dan juga calon daripada PAS Datuk Rosul Wahid berkempen seperti biasa untuk mendekati pengundi di kawasan mereka. Dan sebenarnya Ismail, saya suka untuk berkongsi sesuatu untuk penonton Setia TV1 malam ini, khususnya di naratif ini, iaitu kami mendapatkan reaksi penganalisis politik iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Yusri Ibrahim yang juga Ketua Penyelidik Ilham Center, di mana Ismail di Terengganu meskipun banyak parti yang bertanding, namun negeri ini sebenarnya hanya sinonim dengan Barisan Nasional dan juga PAS, dan pertembungan sengit antara BN dengan PAS menjadikannya persaingan orang kata 50-50. Okey. Dan menurut beliau PAS akan cuba mempertahankan 6 kerusi yang telah dimiliki mereka, namun UMNO tekad untuk merampas beberapa kerusi dengan meletakkan sasaran 4+1 iaitu pertahankan Besut, ambil balik Hulu Terengganu, guna populariti Datuk Seri Ahmad Said untuk rampas Kemaman dan menggunakan populariti Datuk Khairuddin Ahmad Razali untuk memastikan Kuala Nerus menjadi milik BN. Namun menurut Profesor Madya untuk lagi, PAS akan berusaha keras untuk mempertahankan 6 kerusi dan fokus untuk guna kekuatan bersama iaitu PAS yang bersatu untuk kekalkan kerusi khususnya di Hulu Terengganu melalui calonnya Datuk Rosul Wahid. Dan Ismail, jika saya boleh kongsikan pandangan beliau mengenai pengundi muda di Terengganu, beliau berpandangan pengundi muda agak terbuka dari segi trend sokongan berbanding golongan dewasa, dan selain pertimbangan parti politik, mereka juga melihat keterampilan calon mestilah berwibawa dan mempunyai kompetensi tinggi mendapat perhatian semasa hari pengundian nanti. Dan jika dilihat dari segi kempen, kedua-dua parti BN dan PAS sama-sama orang kata sama-sama kuat, namun BN perlu lebih optimum dari segi bahan poster material kerana parti itu hebat pada pilihan raya sebelum ini. Itu yang dapat saya kongsikan melalui informasi yang disampaikan oleh penganalisis politik itu, Ismail. Okay. Terima kasih Jamilah untuk perkongsian dari negeri Terengganu dan juga untuk kita berkongsikan dari semasa ke semasa apakah antara perkongsian dan juga perkembangan khususnya bagi pergerakan calon dan juga jentera kempen bukan sahaja di negeri Terengganu tetapi juga di negeri-negeri lain, insya-Allah. Terima kasih Jamilah bersama kami malam ini. Okey, itu dia tadi kalau kita dapatkan sedikit gambaran daripada Jamilah Zaliha berkenaan tentang ada juga dapatan penganalisis menyatakan bahawasanya mungkin ada beberapa kerusi yang akan dipertahankan ataupun dirampas semula oleh Barisan Nasional. Jadi kecenderungan analisis ini akan membawa kepada suatu dapatan data yang sama ada akan terhasil ataupun tidak terhasil pada PRU ke-15 nanti. Baik, kita tanyakan kepada yang sering memerhati perkembangan politik. Tadi ada dengusan di hujung-hujung. Ada dengusan, betul. Tuan Mujibu, silakan. Ya, bila kita bercakap tentang Terengganu, ini adalah negeri yang kita anggap sebahagian daripada Malay Belt. Ya, dan kritikal kerusi-kerusi di sini ini ada 8 kerusi. Dan dinamika politik Terengganu ni yang bagi saya begitu dinamik, ya, boleh bertukar sokongan pada bila-bila masa. Ini antara negeri Melayu yang tidak memperlihatkan pola tetap pengundian seperti mana di negeri-negeri lain lah. Kalau macam kita tengok negeri-negeri yang pengundi Melayunya tinggi itu, dia ada kebarangkalian untuk stick dengan satu-satu parti seperti Pahang, Kedah, Perlis, Kelantan, itu kita tengok. Dan Terengganu ni kita tengok dia berubah. 1999 berubah daripada BN kepada PAS, kemudian gelombang BN 2000
2004 ambil balik, 2008 masih bertahan dan bertukar pada 2018. Dan sudah tentulah sebagai negeri yang kita kata Malay Belt State ini kan, Malay Belt State ini dia memerlukan strategi kempen yang sangat berbeza, dan saya rasa di sini kempen itu lebih banyak mempertontonkan sentuhan-sentuhan pribadi daripada calon itu sendiri. Dan apabila kita melihat senarai pencalonan itu dengan calon-calon yang paling menarik diperhatikan, sudah tentulah di Kuala Nerus itu sendiri ya. Bagaimana ini satu kerusi yang dianggap sebagai kerusi selamat untuk PAS ya, tetapi PAS juga melakukan purge ya, pembersihan parti ya, mana-mana kelompok yang seolah-olah cenderung untuk bersama Muafakat Nasional itu dicantas, dan salah satunya berlaku di Kuala Nerus, dan Barisan Nasional mengambil jalan pintas dengan strategi buang dan kutip itu kan, dengan memasang Datuk Takiruddin itu di situ untuk bertanding di kerusi ini. Dan bagi saya strategi yang sebegini ini barangkali membuahkan hasil kerana pengaruh dan juga ketokohan YB Kuala Nerus ini barangkali berbekas di situ. Tetapi barangkali yang perlu diperhatikan di sini adalah ujian tentang kesetiaan kepada parti dan juga politik parti ataupun politik personality. Ini yang perlu dilihat di situ, berbanding dengan 3 kerusi yang saya rasa selamat untuk PAS, Dungun, Kuala Terengganu dan Marang. Ya, dan sudah tentulah juga kita akan bercakap tentang bagaimana PN ya yang mahu mempertahankan Ulu Terengganu yang dahulunya dimenang di atas tiket Barisan Nasional. Jadi saya rasa trend pilihan raya di negeri-negeri Melayu ini mungkin akan menyaksikan ada pecahan undi itu dengan menguji sejauh mana kemapaman parti dan juga politik personality itu akan teruji di sini dengan memperlihatkan keterpecahan undi itu berlaku kepada 3 parti Melayu utama ini, Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Walaupun barangkali saingan tersengit itu mungkin berlaku dalam konteks Perikatan Nasional yang ada PAS di situ dan juga Barisan Nasional sendiri ya, sebagai Terengganu yang kita anggap sebagai satu kawasan pilihan raya yang begitu dinamik, boleh berubah anytime. Ini mungkin satu perkara yang boleh menarik di 8 parlimen yang ada di Terengganu itu. Kita nak bawakan balik perbincangan kepada aspek yang dianggap ketidaksediaan untuk menghadapi PRU ke-15 ini. Barangkali seperti yang Azli sebutkan tadi, manifesto ini dibentangkan dengan concise, dengan ringkas supaya mudah dihadam. Tetapi mengapa masih ada lagi persepsi ketidaksediaan itu? Ketidaksediaan dari aspek apa? Secara umumnya bila kita sebut tentang ketidaksediaan itu adalah kerana pilihan raya ini dilakukan atas desakan di peringkat parti politik berbanding daripada kita nampak dikemukakan oleh peringkat kepimpinan kerajaan pusat. Akhirnya kerana kedudukan Perdana Menteri itu bukan di peringkat parti yang tertinggi, maka desakan-desakan daripada dalaman parti dan juga akar umbi menyebabkan akhirnya dia terpaksa mengalah dan memberikan ruang untuk dibubarkan parlimen. Dan dalam keadaan demikian, ianya secara umumnya menyebabkan jentera di peringkat satu parti itu ada advantage berbanding yang lain-lain. Dan apabila dibuat manifesto, antara yang kita perlu ambil kira juga kerana persediaan yang dibuat dalam keadaan pasca COVID. Pasca COVID dan persediaan untuk menjelang tahun 2023 yang dikatakan agak suram ekonominya, maka pelbagai faktor yang menyebabkan boleh katakan is unstable, is very unsure, unlikely, dan itu antara menyebabkan manifesto itu dibuat atas sekadar untuk untuk menarik anak muda punya undi, tetapi untuk memastikan jentera bergerak terhadap voter base yang dah kekal, penyokong-penyokong yang loyal. Itu saya rasa menyebabkan manifesto ini tidak menjadi tumpuan yang terbesar sebenarnya. Saya rasa kalau saya boleh tambah, sebenarnya dalam konteks manifesto ni, dia mungkin kita boleh katakan ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Sebab ada beberapa perkara yang menarik yang saya boleh perhatikan tentang manifesto ini, mengambil kira apa yang berlaku di Selangor. Salah satu mungkin kita melihat bagaimana manifesto ini tidak dipedulikan oleh rakyat kerana tidak ada locus standi yang membolehkan rakyat
memaksa parti politik untuk menunaikannya. Kalau you masih ingat ya, Zaliha, bila kita di Selangor dulu, Ibu Tunggal, Persatuan Ibu Tunggal mengambil tindakan mahkamah untuk menyaman Kerajaan Selangor kerana tidak menunaikan manifesto dan ditolak mentah-mentah oleh mahkamah pada ketika itu. Jadi ini juga perkara yang barangkali menjadikan rakyat kata, oh, tak ada apa, kita tak boleh paksa dia. Kedua, parti-parti politik itu sendiri kadang-kadang meremehkan manifesto mereka sendiri. Ya, sebagai contoh, bagaimana kalau kita turun ke Padang, setiap kempen yang dijalankan oleh parti-parti politik jarang ataupun hampir tidak ada mereka mengemukakan manifesto itu. Yang ada barangkali manifesto mereka sendiri yang dijanjikan berdasarkan apa yang dilihat perlu untuk kawasan itu. Dan ada jugalah yang seperti mana yang kita ingat kan, manifesto bukan kitab suci. Ini saya rasa menjadikan defisit kepercayaan terhadap manifesto itu semakin merudum. Dan yang paling penting saya rasa, kebanyakan pengundi itu lebih melihat manifesto itu daripada perspektif calon itu sendiri. Kalau dia bertanding di kawasan luar bandar, mungkin dia janji nak buat jambatan. Dan kebanyakan pengundi-pengundi itu mengatakan bahawa manifesto ataupun janji YB itu lebih senang untuk dipegang dan disemak. Kalau YB itu turun kawasan YB, bila lagi nak buat ini? Jadi ini yang saya rasa perkara-perkara yang menjadikan manifesto itu akhirnya sekadar satu hiasan pilihan raya yang jarang dipedulikan. Itu yang jadi kalau kita boleh lihat, barangkali sudah tiba masa kita melihat bagaimana kita mencari satu mekanisme untuk menguatkuasakan ataupun sekurang-kurangnya menjadikan manifesto itu sesuatu dokumen yang penting, kalaupun dia tidak boleh dikuatkuasakan secara legal, tapi dia boleh menjadi sekurang-kurangnya report card kepada pengundi. Ya, bagaimana nak jadikan report card itu? YB itu sendiri atau parti itu sendiri, dia harus cari mekanisme itu. Jadi pengundi boleh cek dah apa yang dah buat, apa yang tak buat. Jadi next election dia boleh timbangkan berapa banyak yang selesai dan boleh buat keputusan nak undi balik parti itu atau nak undi parti lain. Election ini pun sebenarnya dah boleh timbangkan selesai dan tak selesai. Kita akan sambung semula. Saya rasa pasti banyak sebenarnya yang bertanding mungkin beralih posisi di kerusi masing-masing mendengarkan peringatan daripada Tuan Mujibu dan juga Hazli pada malam ini. Kita berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam naratif khas sempena PRU ke-15. telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Hari ini, kita melangkah bersama. Pertahankan kemakmuran bumi ini. Walau kadang tidak senada, namun kebersamaan kita menjadi satu suara. Masa untuk mengundi hampir tiba. Semak daftar pemilih bagi melaksanakan tanggungjawab anda. Masa depan negara, tanggungjawab kita bersama. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara. Mampu membangunkan, membentukkan arah untuk Malaysia. Ayo kita bersama. Semula rapatkan hatimu, hapuskanlah kebencian. Ayo kita zahirkan impian
Baiklah, kita bersua kembali dalam naratif khas Pilihan Raya Umum ke-15. Masih lagi bersama dengan tetamu kita Tuan Mujibu dan juga Tuan Helmi yang akan bersama dengan Zaliha untuk kita membawakan dan juga berkolerasikan perbincangan kita pada malam ini. Cuma seketika saya nak bawakan sedikit perkongsian ya Tuan Mujibu dan juga Tuan Helmi, perkongsian data yang dikongsikan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya berkenaan tentang jumlah calon bertanding yang kita sedia maklum 145 jumlah calon. Ini yang paling penting kerana kita melihatkan kepada julat calon ini untuk melihat di manakah calon di bawah usia 40 tahun bertanding. 21 hingga 29 hanya 19 orang, 30 hingga 39 ini julat usia Tuan Mujibu ni 129, 40 hingga 49 241, 298, 50 hingga 59 yang paling ramai sekali dan juga 60 tahun ke atas 258 ini termasuk Tuan Dr. Mahathir yang merupakan calon paling berusia iaitu 97 tahun dan termuda ialah ditenom Peggy Chow Ziting yang mewakili bebas seawal usianya 23 tahun. Kalau tadi dikongsikan berkenaan calon wanita dan lelaki, sudah pasti calon lelaki 7 kali ganda lebih banyak berbanding calon wanita dengan hanya calon wanita 127 calon yang ditempatkan. Ini berkaitan tentang fakta calon dan juga nombor-nombor yang penting untuk kita bawakan. Cuma saya nak bawakan sedikit gambaran daripada Ilham Center. Ini pertanyaan secara kualitatif dan juga kuantitatif. Isu manakah yang menjadi pertimbangan utama para pengundi, bakal pemilih untuk membuat keputusan sebelum mengundi. Dan kebanyakan daripada calon ataupun pemilih-pemilih ini meletakkan isu-isu tempatan 61% mengatasi isu-isu nasional yang dibincangkan hanya sebanyak 39%. Jadi mungkin persoalan kepada Tuan Muji dan Tuan Hilmi, isu internet kalau di pedalaman dan juga Sabah Sarawak, apakah yang lebih penting berbanding dengan isu-isu setempat? Saya rasa dalam hal internet ini dia menjadi satu keperluan. Dia tidak lagi menjadi sesuatu yang dianggap sebagai pelengkap ke apa ke. Sebab dalam keadaan sekarang dengan apa kita kata perubahan generasi itu kan, dan apa yang kita panggil sebagai perubahan 360 darjah, generasi, cita rasa, apa kemahuan dan keperluan itu berubah. Apalagi bila kita bercakap tentang anak muda yang mahukan pekerjaan yang lebih santai, ya, yang boleh bekerja dari rumah, yang boleh menjana pendapatan itu di mana saja dan bila-bila sahaja. Maka sudah tentu kita memerlukan infrastruktur menyokong ekosistem itu, dan infrastruktur yang terpenting untuk menyokong ekosistem itu sudah tentulah jaringan internet dan juga apa itu yang kita panggil sebagai aplikasi dan gadget dan sebagainya. Ya. Jadi saya rasa dalam keadaan sekarang, baik bandar ataupun luar bandar, seperti mana yang kita dapat data ya daripada KKM sendiri mengatakan bahawa kadar penembusan kita tu maksudnya satu rakyat tu dia ada lebih daripada satu gadget ya. Kadar penembusan itu. Jadi kalau kita ada 32 juta, penembusan tu lebih daripada 32 juta kerana ada yang memiliki telefon, ada yang memiliki apa nama tablet dan sebagainya. Tapi kalau penembusan pun Tuan, terpaksa saya mungkin terpaksa mencelah di situ, coverage-nya pula bagaimana? Ya, ini yang kita nak sampai Zaliha. Kerana yang penting adalah ekosistem tu perlu sokongan. Maka peningkatan kepada teknologi yang lebih tinggi ya daripada macam contohlah kan. Sekarang kita bercakap tentang 5G, tapi sebenarnya 4G pun tak selesai lagi kan. Macam contohlah di bandar-bandar sekalipun ya, ada setengah-setengah kawasan tu liputannya tak berapa sempurna. Jadi saya rasa kalau di bandar pun kita bercakap begini, apatah lagi di luar bandar. Ya, saya masih ingat lagi ada satu rakan saya, dia ketika kita berada di pandemik terpaksa mengajar, dia panjat bumbung untuk dapatkan line itu, dan di Sabah tu kita tahulah nak ambil exam di universiti kan. Jadi saya rasa dalam hal ini dia memerlukan komitmen, dan juga sudah tentulah harapan terhadap komitmen itu ditujukan pada siapa juga yang menjadi pemerintah kelak. Kerana perubahan semasa yang menuntut kepada sokongan ekosistem sebegitu itu hanya boleh dilakukan oleh kerajaan yang memerintah ya, dan kerajaan itu barangkali boleh memikirkan kaedah dia dengan memperkenalkan insentif ya, meluaskan persaingan supaya syarikat-syarikat telco ini tidak didominasi oleh satu dua konglomerat tertentu saja. Saya rasa ini boleh dimainkan kerana manfaatnya besar, kerana kita bercakap tentang kemelesetan ekonomi. Maka apa juga ruang yang boleh membuka dan meluaskan ekonomi itu diperlukan. Jadi saya rasa dalam hal ini kita harus melihat keperluan kepada
perkara-perkara yang menyokong apa yang kita panggil sebagai ekosistem perkembangan teknologi, jaringan, liputan dan sebagainya bagi membantu kita menjana lebih banyak peluang dan ruang ekonomi, terutamanya kita bercakap dalam konteks selera dan kemahuan anak muda itu. Membawa kita kepada soalan kepada Helmi, bagi pihak Ideas, sekarang ini bagi mereka yang berkempen memang mewah dengan platform untuk menyebarkan maklumat, menyebarkan apa saja itipati manifesto mereka, cara berkempen. Bagaimana untuk disampaikan lagi keikhlasan itu dalam trend berkempen melalui media sosial sekarang ini, kerana kita nampak temanya semua sama. Yeah. Jadi Helmi, bagaimana rasanya boleh ruang yang ada pada media sosial ini dipergunakan sebaiknya, terutamanya untuk undi 18 dan mereka yang akan mengundi buat pertama kali nanti? Betul. Yang disebut oleh Tuan Mujibu tadi ialah berkenaan bagaimana pentingnya, mustahaknya untuk kita ambil kira peranan yang besar dimainkan oleh komunikasi sosial media. Namun demikian, kebimbangan ataupun pada pendapat saya, antara isu yang mungkin timbul adalah bagaimana untuk melihat hype di social media itu transisi kepada votes on the ground. Itu antara persoalan yang paling besar yang harus dipikirkan. Kadang-kadang itu views sesuatu video kempen itu mencecah ratusan ribu, tapi ia tidak diterjemah dalam bentuk undi on the ground. Kenapa? Pelbagai faktor. Antaranya ialah kadang-kadang tu kita lihat trend anak muda itu ialah lebih gemar untuk absorb data, informasi berbanding untuk bertindak. Ada juga yang bertindak namun demikian ini scattered. Meaning to say, bila kita tengok video itu is going viral, tapi bila in terms of untuk terjemah di konteks kotak undi itu terdapat pelbagai halangan. Terdapat pelbagai aspek itu, dan juga saya rasa berbalik pada isu manifesto yang ingin disebut tadi itu, kenapa dibuat secara kita katakan asal ada, adalah kerana poinnya kebanyakan parti sedar bahawa untuk selepas keputusan GE pilihan raya ke-15 ini, manifesto itu barangkali tidak akan diguna pakai lagi kerana berlakunya perbincangan sepasca keputusan GE pilihan raya. Maka perlu ada apa dikatakan accommodation dan juga dan bagaimana untuk mereka membuat perbincangan, dan barangkali MOU 2.0 akan muncul yang akan melibatkan campuran di antara manifesto-manifesto. There's a compromise yang akan berlaku di kalangan parti-parti politik, dan saya rasa itu menyebabkan kadang-kadang tu kegairahan di sosial media itu nampak viral, tetapi apabila di kotak undi itu tak terjemah. Berbaki 9 hari untuk hari pengundian, apa lagi trend yang boleh dikenal pasti oleh mereka yang berkempen untuk memastikan keputusan itu berpihak kepada mereka sebaik mungkin? Bukan? Saya rasa dia mesti berbalik kepada naratif pilihan raya umum ke-15 ini, iaitu untuk memberikan mandat ini kembali kepada rakyat memilih dan menubuhkan kerajaan yang stabil. Saya rasa ini di awal tadi kita telah berbincang tentang ini, bagaimana setiap parti politik itu menawarkan perkara yang serupa, tetapi tidak ada mana-mana parti politik yang benar-benar mampu keluar daripada kerangka kesamaan itu dengan menawarkan sesuatu yang lebih konkret dan lebih meyakinkan. Dalam aspek ini saya melihat bagaimana naratif kerajaan yang kuat dan stabil itu masih lagi tidak ditonjolkan. Jadi saya rasa ada beberapa perkara yang merisaukan. Sudah tentu pengundi di luar sana dengan keterdedahan maklumat yang berlaku pada ketika ini mampu untuk berfikir dan menimbangkan semua perkara itu. Kerana kalau saya sebagai pengundi yang neutral, bagaimana saya mengatakan kerajaan yang kuat dan stabil ini boleh dibentuk dengan keadaan politik seperti, dan setiap kempen itu juga pada ketika ini saya lihat tidak ada satu pun calon-calon yang mengemukakan naratif itu. Yang banyak itu saya lihat masih lagi terperangkap dalam bentuk kempen yang cuba untuk, bagi saya dia menjawab isu-isu yang
sudah pun terjawab pada PRU 14 ya, kes-kes rasuah dan penyelewengan. Ya, betul. Saya rasa ini juga antara sebab mengapa rakyat menolak Barisan Nasional dahulu, dan bagi saya itu juga yang menjadikan dijadikan pertimbangan pengundi. Tapi bagi saya itu sudah berlalu pada PRU 14. Saya rasa semua parti sudah komit bahawa reformasi institusi yang membawa kepada ketelusan, ya, politik bersih ini sedang berlaku sekarang. Tetapi naratif kerajaan kuat itu masih lagi tidak kelihatan. Ya, itu yang saya risau. Dan kedua, ini yang paling penting, ramai yang menjangkakan bahawa dengan keterbukaan yang berlaku ini, maka mungkin tidak akan ada mana-mana parti yang mampu untuk membentuk majoriti yang solid. Maka kalau tidak ada majoriti yang solid, parti juga pada ketika ini masih lagi tidak menunjukkan dengan siapa yang mereka mungkin lebih mesra untuk bekerjasama dan membentuk politik akomodasi dan akhirnya membentuk kerajaan. Setakat ini saya melihat Sabah dan Sarawak mungkin dianggap lebih selamat kerana trendnya yang saya perhatikan setelah melihat parti-parti utama menawarkan jawatan timbalan Perdana Menteri kepada mereka, ada yang 2, ada yang 3 kan. Mungkin melihat bahawa siapa juga yang akan memperoleh kerusi terbanyak di Semenanjung, maka kami bersedia untuk bekerjasama. Soalnya pula di Semenanjung ini dengan banyaknya parti, ya, parti-parti Sabah pun ada bertanding di sini yang mungkin boleh memecahkan undi. Mungkinkah parti-parti yang di Semenanjung ini tidak mampu untuk membentuk kerusi yang cukup, dan siapa pula bergabung? So far mungkin kita ada formula, ya, mungkin mustahil PN dan BN bekerjasama dengan PH because formula no Anwar, no DAP itu. Maka mungkin apakah PN dan juga BN itu boleh bekerjasama itu, dan Sabah Sarawak akan ikut untuk membentuk kerajaan pusat. Soalnya berapa kerusi boleh menang? Ya, tapi dalam politik ini kadang-kadang never say never. Baik, kita teruskan naratif selepas ini. Seperti naratif khas PRU ke-15. Teruskan bersama kami. Kami akan kembali selepas ini. Marilah mari. Tanda kertas undi dengan menggunakan tanda pangkah, atau untuk mudah difahami, tanda dengan huruf X di bahagian kotak kosong yang terdapat pada kertas undi. Boleh ke tanda selain dari pangkah? Untuk makluman, dalam peraturan juga ada tertulis Ketua Tempat Mengundi atau KTM tidak boleh menolak kertas undi sekiranya KTM tahu dan jelas pengundi memilih calon yang telah ditanda pada kertas undi, dengan syarat hanya satu sahaja calon yang dipilih walaupun bukan dengan tanda pangkah. Buat apa nak susah-susah melukis di kertas undi? Lebih baik dan elok sekiranya kita menggunakan tanda pangkah. Mudah bukan? #Fakta PRU. Jumpa lagi. Pada negara, marilah mari pergi mengundi. Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Marilah mari. Untuk maklumat anda, pendaftaran secara automatik telah berkuat kuasa bermula pada 15 Disember 2021. Kini, pengundi tidak perlu lagi mendaftar untuk menjadi pengundi kerana nama anda telah didaftarkan secara automatik oleh pihak SPR apabila anda berumur 18 tahun mengikut tarikh lahir. Anda boleh membuat semakan nama anda pada setiap 16 hari bulan berikutnya melalui kaedah-kaedah ini. #Fakta PRU. Jumpa lagi. Pergi mengundi. Jangan lupa kewajiban pada negara. Pilihan Raya Umum ke-15 akan diadakan pada 19 November 2022.
Tarikh penamaan calon pada 5 November 2022. Tarikh mengundi awal pada 15 November 2022. Jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Patuhi peraturan ketika mengundi. Undi anda, penentu masa depan negara. Okey, kita bersua kembali dalam naratif khas pilihan raya umum ke-15. Kita nak sedikit kongsikan berkenaan OTS ini, antara lain sudah pastinya apa antara manifesto yang ditawarkan untuk kita membaca secara literal dan juga harafiahnya. Apakah berkemungkinan untuk direalisasikan manifesto tersebut? Boleh kita munculkan apakah pembacaan dan juga penyataan berkenaan manifesto tersebut? Apa yang boleh kita kongsikan bersama dengan anda pada ketika ini? Jom sama-sama kita tengok politik progresif dan juga kerajaan berprestasi. Ini merupakan antara lain secara literalnya bermaksud untuk kita bergerak ke hadapan dan juga membawa kerajaan pada ketika ini ke arah prestasi yang lebih kukuh dan juga prestasi yang lebih berdaya saing. Itu kita tinggalkan bersama dengan anda. Sedikit saya nak bawakan sebelum kita bersama dengan Zaleha dan juga tetamu kita, sebelum kita menutup perbualan kita pada malam ini, sedikit 10 keutamaan tawaran Pakatan Harapan yang kalau tadi kita bawakan Barisan Nasional, ini adalah Pakatan Harapan untuk 10 tawaran yang dibawakan. Antaranya kos sara hidup, perangi rasuah, perkasa peluang ekonomi, selamatkan generasi tercicir, tangani isu ketidaksamaan gender, isu doktor kontrak, ini secara spesifik diberikan, tingkatkan daya saing perkasa wilayah Sabah dan Sarawak, pelihara khazanah alam. Juga sedikit kita nak bawakan perkongsian dengan anda. Ini survey yang dilakukan oleh DH Market bersama dengan Ilham Center dan juga Bloomberg. Popularity survey sebelum Parlimen dibubarkan pada 30 September 2022. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memperolehi populariti paling tinggi ni 19%, pencabarnya hanya 11% Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan yang tidak kisah lebih tinggi daripada yang mengundi iaitu 21%. Jadi siapa sebenarnya yang boleh menjadi calon PM ini? Tuan Mujibu atau Tuan Helmi? Ini senang saya jawapan dia, Ismail. Siapa juga yang memperoleh majoriti daripada 222 ahli parlimen itu, nama dia diangkat kepada Tuanku Yang di-Pertuan Agong, maka itulah jadi Perdana Menteri. Ada kemungkinan coalition berubah? Saya rasa itu ada kebarangkaliannya, ya. Mengambil kira bahawa politik pilihan raya menekankan kerusi, maka siapa juga yang memiliki jumlah kerusi yang signifikan itu boleh menukar koalisi dengan mana-mana pihak asalkan matlamat untuk memperolehi 112 kerusi itu dipenuhi. Itu saja saya rasa matematik ataupun sifir mudah tentang politik pilihan raya pada ketika ini. Dan saya pasti perbincangan ini akan kita sambung lagi sebenarnya selagi tidak kita ke 19 November ini. Helmi, golongan muda juga apa antara yang barangkali ingin disuarakan terutamanya untuk berkait rapat dengan trend pengundian nanti? Ya, secara akhirnya saya rasa yang penting adalah untuk ditumpukan kepada aspek-aspek yang kita bincangkan. Ekonomi sudah pasti, daripada sudut ketirisan yang harus disangani. Penting untuk mobilisasi kempen itu berjalan untuk entice ataupun membawa terutamanya di atas pagar, undi di atas pagar, dan di peringkat ahli politik, parti politik kita nampak pergelutan dalaman parti juga harus diambil kira dalam menentukan koalisi yang akan datang. Baik, terima kasih Helmi, terima kasih Tuan Mujibu, dan itu yang menutup tirai naratif khas PRU 15 pada kali ini. Saya